Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang seterusnya dan kini kita berada di soalan yang ke-14 Percubaan Kelantan 2022. Dan kalau kamu tengok daripada soalan dia suruh kamu lukis satu ogif. Dan ogif ini hanya terdapat di tingkatan 5 bab yang ke-7 di bawah tajuk Sukatan Serakan Data Terkumpul. Alright. So diberi kepada kamu ini adalah data berkenaan dengan 120 orang. So bermaksud jumlah kekerapan kamu ialah 120. So betul lah memang kekerapan longgokan yang paling bawah ini ianya bernilai 120. Dan kamu kena tahu bila nak lukis ogif apa yang berada di paksi Y, apa yang berada di paksi X. Okey, so untuk melukis ogif paksi X kamu terlebih dahulu paksi Y. Paksi Y kalau ikutkan ianya menggunakan kekerapan longgokan. Okey, manakala untuk paksi X seharusnya dia menggunakan sempadan atas. Okey, so kalau ikutkan paksi X dia akan guna sempadan atas. Cikgu label sebagai SA lah, sempadan atas. Tapi yang telah diberi kepada kamu kekerapan longgokan dah betul. Alright, cuma untuk yang ini dia bagi selang kelas. Okey, so apa yang kamu nak kena buat? Selang kelas ini kita akan tukar menjadi sempadan atas. Dan kamu kena tahu bila nak lukis ogif, dia perlu bermula dengan nilai kosong. Okey, dia wajib bermula dengan nilai kosong. Maksudnya, dia seharusnya bermula daripada bawah. Okey, data kamu mencecah paksi X terlebih dahulu. Alright, so kalau kamu tengok dekat sini, apabila kita nak tengok nilai sempadan atas ini, kalau ikutkan nilai dia adalah 30 tambah dengan 31 bahagi 2 jadi 30.5. Ataupun lebih senang cikgu hafal sempadan atas, kita akan ambil had atas ataupun nombor yang paling atas ini kita tambahlah dengan 0.5. Sebab itu kamu ada 30.5, 40.5, kemudian 50.5, 60.5, 70.5, kemudian 80.5, 90.5 dan juga yang terakhir 100.5. Tapi kamu jangan lupa untuk ogif, cikgu dah kata kamu perlu ada nilai kekerapan longgokan kosong dan bila kosong seharusnya dia akan bermula dengan 20.5. So ini yang kamu kena tambah sendiri. Alright. So kalau kamu tengok kamu punya paksi X dah tahu sempadan atas nilai dia macam mana. Paksi Y pun kamu dah tahu dia punya kekerapan longgokan macam mana. Okey, so apa yang kita tinggal untuk buat? Kita akan nak buat graf lah. Okey, so kalau kamu tengok menggunakan skala 2 cm kepada RM10. Okey, untuk paksi X. Kemudian 2 cm kepada 20 orang pada paksi Y. Dan kalau kamu nak tahu kebiasaannya lah, okey, cikgu ajar anak murid cikgu, kita akan tengok paksi Y sahaja. Okey, paksi Y sahaja. Skala apa yang dia nak pakai? Sebab paksi Y itulah yang paling penting. So, kalau ikutkan paksi Y, dia nak pakai sifir 20. Okey, paksi Y dia nak pakai sifir 20, maksudnya dia nak selang 20. Alright, sebab tu kamu bermula dengan kosong, kemudian 20, 40, 60, 80, 100, 120. Dia macam tu seharusnya lah. Okay, sebab nilai kamu yang paling tinggi untuk paksi Y ialah 120. Manakala untuk paksi X, kenapa cikgu kata tak berapa penting sangat? Sebab biasanya dia nak sifir 2 cm kepada 10 dekat sini. So 10 ni 20.5 kepada 30.5 dah 10. 30.5 kepada 40.5 ni dah 10. 40.5 kepada 50.5 ni dah 10. Bermaksud untuk paksi X ni dia memang dah menepati syarat selang dia iaitu 10. Manakala untuk Y inilah yang mustahak sebab kamu kena bina sendiri. So dia nak sifir 20. Sebab tu kamu bermula dengan kosong kemudian 20 sampai atas. So untuk paksi X ni cikgu dah kata kita hanya ambil sempadan atas sahaja. So sempadan atas kamu bermula dengan 20.5 dan berakhir dengan 100.5. So cikgu dah ada dekat sini lah. Okay. Dan kalau ikutkan ini ialah paksi X. Okay. So ini adalah paksi X. Manakala yang atas ini ialah paksi Y.
Okey, dan yang seterusnya kalau ikutkan kamu kena plot lah. So cikgu dah ada graf yang dah siap. So kalau ikutkan 20.5 kamu punya kekerapan lengkukan kosong. Okey, so cikgu zoom sikit. Okey, so dia akan jadi kat sini lah. Okey, 20.5 kekerapan lengkukan dia kosong. Kemudian kalau kamu tengok 30.5 kekerapan lengkukannya ialah 6. Okey, so kamu tahu bahawa ini kosong, so ini 10, so ini 20. So bermaksud kosong, kemudian 2, 4, 6. Dia macam tu. So kalau kan dekat sini ialah 6 lah. So dia macam tu. Kamu kena tengok betul-betul sebab dia kira satu kotak ini selang 2. Kemudian sampai sini 6, 8, 10, kemudian 12, 14 dan seterusnya. Alright, so kalau ikutkan 40.5, 20. Okey. Dan kamu teruskanlah sampailah habis, sampailah nilai yang terakhir iaitu 100.5 dengan nilai paksi Y dia ialah 120. So seharusnya kamu akan ada macam ni. Sampailah yang atas. Okey. Dan kamu perlu sambungkan garisan ini ataupun lengkungan ini, bukan garisan lengkungan ini dengan licin. Okey, dengan licin tanpa ada getaran sebab kalau ikutkan paksi kamu adalah 2 markah. Paksi adalah 1 markah. So kalau paksi kamu betul 1 markah, kemudian plot. Okey, plot kalau ikutkan plot kamu betul ke semua titik yang diplot 2 markah. Kemudian markah yang terakhir biasanya cikgu akan guna istilah licin lah. Okey, kelicinan maksudnya tiada getaran, sambungan titik itu lancar, 1 markah. So dia akan membawa kepada 4 markah untuk graf. So itulah bagaimana kita dapat 4 markah. Alright, dan yang terakhir soalan kamu. Dia minta berdasarkan ogif yang telah pun dilukis, dia suruh kamu bina plot kotak. So kamu kena tahu plot kotak ni macam mana keadaan dia. So plot kotak ni kalau ikutkan cikgu dah sediakan juga jawapan. Okey, plot kotak dia memang memerlukan nilai minimum. Okey, dia memang memerlukan nilai minimum, kemudian dia memerlukan kuartil pertama, kemudian dia memerlukan median iaitu kuartil kedua, kemudian dia memerlukan kuartil ketiga dan dia memerlukan nilai maksimum. So kamu kena ada 5 perkara ini barulah plot kotak kamu itu cantik. Okey. So kalau ikutkan cikgu dah sediakan jawapan dekat sini. Sebentar cikgu naikkan jawapan dia. Alright, sebentar Okey, sebentar. Okey, kita teruskan dengan plot kotak sebab soalan kamu suruh kamu bina plot kotak dan cikgu dah kata bahawa perlu ada 5 perkara ini dan secara tak langsung kamu perlu mencari terlebih dahulu Q1. So kalau ikutkan Q1 ini adalah sebenarnya kuartil pertama yang membawa rumus 1/4 darab dengan jumlah kekerapan. So kalau ikutkan jumlah kekerapan kamu lah. Okey, jumlah kekerapan kamu dalam kes ini ialah 120. So sebab itulah kamu akan ada 1/4 darab dengan 120. Okey, kita besarkan sikit. So 1/4 darab 120, kamu akan dapat nilai 30. Okey, dan kalau ikutkan kamu tandakan pada graf sehingga mengena kepada graf. Okey, kemudian dia akan pantul ke paksi X dan kamu akan dapat nilai 45.0. Terpulanglah. Okey, mungkin jawapan kita tak berapa sama tapi dia masih ada dalam julat. Okey, kalau ikutkan julat tak salah cikgu yang diberi adalah 44.5. Okey, julat dia 44.5 tambah tolak. Okey, tambah tolak 0.5. Maksudnya selagi mana dia masih dalam julat, so jawapan kamu ni betul. Tak apa, yang tu jangan risau sangat. Okey, kita beralih kepada yang kedua. So bila Q1 dah ada, okey, sebentar cikgu guna. So bila Q1 dah selesai, kemudian kamu kena cari Q2. So Q2 ni sebenarnya ialah median. Alright, so bila median dia adalah setengah lah. Okey, separuh. So bila separuh dia adalah
1/2. So 1/2 darab dengan 120. Darab dengan jumlah kekerapan. Sebab itulah kamu dapat nilai 60. Dan bila kamu tanda pada graf, dia kena pada graf. Right, sebentar. Okay, so dia kena pada graf. Dekat sini. Kemudian dia akan memantul ke bawah. So dapatlah jawapan 53.0. Dan yang terakhir dia suruh kamu kira Q3. So Q3 adalah 3 suku lah ataupun 3/4. Okey, 3/4 dan dia akan darab dengan 120. So, kamu akan dapat nilai 90 dan tanda dapat pada titik. Okey, pada graf. Kemudian kamu, sebentar, graf kita dah bergerak. So, kamu tandakanlah dia ke bawah. Dapatlah 60.5. So, Q1, Q2 dan juga Q3 telah pun kamu dapat. Okey, so nilai maksimum dengan nilai minimum ni sebenarnya senang je. Okey, nilai maksimum kamu kalau ikutkan ianya adalah nilai sempadan atas yang paling atas lah, iaitu 100/5. So nilai minimum dalam graf kamu kalau ikutkan dia adalah nilai sempadan atas yang mula-mula. So nilai maksimum sempadan atas yang paling akhir. So nilai minimum adalah sempadan atas yang paling awal, iaitu kalau ikutkan dia bermula bukan dengan 20.5 so kamu kena tengok betul-betul sebab data kamu asalnya dia bermula dengan 30.5. Dia bukan bermula dengan 20.5. 20.5 ni tadi sebab kita nak bina kosong. Dia nak bina OGIF. Okey, so data kamu sebenarnya bermula dengan 30.5. Alright. So cikgu akan buat macam ni lah. Okey, so cikgu harap bolehlah kamu nampak. Sebentar cikgu tutup yang ni. Okey. So kalau ikutkanlah nilai kamu ni, kita tarik daripada 30.5. So inilah titik nilai minimum kamu. Kemudian Q1 tadi kamu dah jumpa 45.0. So kamu tarik je lah dia ke atas. So ini adalah nilai Q1. Kemudian Q2 kamu ialah median 53.0. So kamu unjurkan dia ke atas. Okay, dan juga yang terakhir 60.5 iaitu Q3. So kita dapatlah yang ni. Okey, dan nilai maksimum kamu adalah nilai yang terakhir iaitu 100.5. So jadilah kamu punya plot kotak macam ini sepatutnya. Okey, dia sebenarnya mudah. Tapi kalau ikutkan dalam soalan kamu dia suruh lukis benda ni berasingan kan. Tapi yang pasti inilah bentuk plot kotak. Kamu kena tahu dia perlu ada 5 perkara. Dan soalan kamu bukanlah habis setakat itu sahaja. So, bila dah selesai dengan plot kotak, soalan kamu dia suruh nyatakan bentuk taburan. Okey, so bentuk taburan ni kalau ikutkan, orang kata sebagai bentuk graf lah. Ataupun bentuk plot kotak tu biasanya mungkin pencung ke kanan, pencung ke kiri. Macam tu lah benda-benda macam tu. So kalau kau ikutkan dia hanya ada untuk pencung-pencung ni sebenarnya ada untuk graf histogram. Tapi bila dia tanya bentuk biasanya pencung ke kanan, pencung ke kiri. Dan kalau kamu tengok kamu punya plot kotak ini, dia punya pemberat adalah ke sebelah kiri. Dia punya berat adalah lebih kepada ke sebelah kiri dan kita panggil dia pencung ke kanan. So bila dia berat ke sebelah kiri, bermaksud dia adalah pencung ke kanan. Itu adalah dia punya bentuk taburan. Alright. So macam itulah. Okey, so maaflah kalau kamu tak berapa faham, tapi kalau ikutkan cikgu dah cuba menjelaskan dengan sebaik mungkin. So maaflah lagi satu sekiranya tak berapa jelas sebab suara cikgu tekak tiba-tiba gatal, sakit sikit beberapa hari ni. So kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.